Sultan Abdullah berangkat balik ke Pahang sempurna khidmat cemerlang kepada negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Genap 5 tahun bertahta sebagai Ketua Utama Negara, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menamatkan penggal pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong hari ini. Istiadat keberangkatan balik Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong berlangsung hari ini bagi menjunjung kasih tanda penghargaan kerajaan dan rakyat Malaysia atas jasa dan pengorbanan Sri Paduka berdua. Sultan Abdullah dan Tunku Azizah berangkat meninggalkan Istana Negara kira-kira 8 pagi diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah kemudian berangkat ke dataran Parlimen untuk menghadiri istiadat keberangkatan balik. Sri Paduka memeriksa pasukan kawalan kehormatan utama terdiri daripada 103 anggota dan 4 pegawai daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja diketuai Major Adiba Dius Shah Ahmad. Sri Paduka berdua selepas itu bersalaman dengan barisan jemaah menteri, ahli-ahli parlimen, ketua-ketua jabatan dan agensi kerajaan serta perwakilan asing. Sri Paduka berdua meninggalkan dataran parlimen pada 9.20 pagi untuk berangkat ke Kompleks Bungaraya KLIA Sepang. Pasangan diraja itu tiba di pekarangan Kompleks Bungaraya pada 10.20 pagi disambut Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Turut sama menyambut ketibaan Sri Paduka ialah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof. Sultan Abdullah dan Tunku Azizah turut bergambar dengan 2 ekor gajah Mian Tuan Pian dan Rambai yang mengempalai perarakan menyambut ketibaan Sri Paduka di KLIA selain bersama pasukan istiadat berkuda yang turut menyertai perarakan berkenaan. Sri Paduka berdua kemudian menyaksikan persembahan lambaian kasih yang menampilkan persembahan tarian diiringi lagu Daulat Tuanku. Laungan Daulat Tuanku turut bergema sebanyak 3 kali bagi mengiringi lambaian akhir ke-22 Sri Paduka selaku Yang di-Pertuan Agong ke-16. Pesawat khas yang membawa Sri Paduka diterbangkan oleh Kapten Ahmad Najhan Muhammad Jamil berlepas pada 11.16 pagi. Sultan Abdullah akan digantikan oleh Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 selama tempoh 5 tahun bermula esok. Terdahulu, orang ramai tidak melepaskan peluang berhimpun di sepanjang laluan sempena keberangkatan balik Sultan Abdullah dan Tunku Azizah Aminah. Seawal pukul 7 pagi, ribuan rakyat membanjiri sekitar Jalan Parlimen dan beberapa laluan lain. Lambaian kasih bermula dari dataran Parlimen ke Bulatan Dato' On sebelum Sri Paduka Baginda berdua berlepas ke Kompleks Bungaraya KLIA. Tuanku selama 5 tahun menjaga kami semua dan menjunjung kasih daulat Tuanku. Semoga Tuanku dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Daulat Tuanku. Dan selamat pulang ke negeri halaman. Terus berkhidmat untuk negara. Dirgayu Tuanku, daulat Tuanku. Selama ini berdepan dengan berbagai cabaran daripada pandemik COVID-19 sehinggalah bertukar-tukar Perdana Menteri dan Tuanku dapat merealisasikan segalanya dengan baik
dan teratur tanpa sebarang masalah. Sepanjang 5 tahun bersama rakyat dalam suka dan duka menempuhi gelombang PKP tanpa lelah dan jemu, sentiasa bersama-sama kami rakyat di negara kita, dan hanya Allah jua yang mampu membalas setiap jasa dan bakti. Sementara itu, pesawat khas yang membawa Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemensuri Agong tiba di Pangkalan Udara UDM Kuantan pada 11.55 pagi. Keberangkatan tiba Seri Paduka berdua disambut oleh pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, kerabat diraja dan barisan pemimpin kerajaan negeri diketuai Menteri Besar Dato' Sri Wan Rosdi Wan Ismail serta ribuan rakyat negeri Pahang. Seri Paduka Baginda berdua kemudian menyantuni rakyat Pahang yang setia menanti keberangkatan balik Baginda sejak pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini menamatkan pemerintahannya selepas 5 tahun bersemayam di atas tahta kerajaan Malaysia. Pergolakan politik, penularan COVID-19 dan 4 Perdana Menteri menjadi antara cabaran sepanjang pemerintahan Baginda. Ikuti laporan wartawan Muhammad Najib Mashhur yang menyingkap lipatan sejarah Yang di-Pertuan Agong ke-16. Al-Sultan Abdullah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong oleh Majlis Raja-Raja pada tanggal 24 Januari 2019. Sejak itu, Baginda menjadi satu-satunya Yang di-Pertuan Agong yang dikurnia keafiatan memerintah negara dengan 4 Perdana Menteri dan ahli kabinet berbeza. Titah Baginda sejak mula ditabal, pelbagai peristiwa telah ditempuh, termasuk penyelesaian isu polemik politik Malaysia. Apabila keadaan politik tidak mententeram juga, saya anggap itu satu keadaan yang sedih. Kerana apabila kerajaan ditubuh tempoh hari, masa 2019, kita mengharapkan supaya negara dapat meneruskan pentadbiran dengan sebaik mungkin. Tetapi sebaliknya berlaku. Dan pertukaran kerajaan ini bukanlah perkara yang mudah dan bukan perkara yang harus praktik sewenang-wenangnya. Kerana ini akan merugikan kita, akan merugikan negara dan rakyat kita. Bersulam ke mulut politik, kebijaksanaan Baginda dilihat mampu mengawal penularan COVID-19 sekalipun memberi impak kepada ekonomi negara dan kelangsungan hidup rakyat jelata. Selain proklamasi darurat terpaksa diisytihar, negara juga perlu menempuh perintah kawalan pergerakan. Kita terpaksa menanggung banyak kerugian segi ekonomi. Ramai di antara kita telah suffer lah sewaktu COVID 2 tahun itu. Dan saya amat bersimpati sekali, dan itu antara perkara yang luar jangkaan, dan memang sukar untuk mana-mana raja ataupun pemerintah sekalipun untuk menyelesaikan dengan sekelip mata. This was the world, a global phenomena, world crisis lah. Istilah raja dan rakyat berpisah tiada jelas tergambar sepanjang tempoh pemerintahan Baginda. Turun padang mendekati rakyat menerusi jelajah Kenali Borneo bermula 3 hingga 13 September 2023 menyerlahkan lagi kepribadian Baginda dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Peluang bertemu rakyat di Sabah dan Sarawak membuahkan hasil dalam memperkasakan lagi jaringan infrastruktur di dua negeri berkenaan. Kembara bermula di Tawau, Sabah dan berakhir di Teluk Melano, Sarawak. Sejauh 2,154 km menelusuri lebuh raya Pen Borneo ditempuhi Baginda, selain bertemu dengan lebih 10,000 rakyat jelata. Saya tengok juga flashback, nangis juga kan tu. Tersayu teringatlah. Saya teringat sambutan yang diberi luar jangkaan sangat. Saya berterima kasih sangat. Saya cukup berterima kasih
Dan pemasyuri pun memang tuanku dan saya plan hanya nak drive through the country. Bukan nak, tak ada niat nak suruh orang sambut ke apa. Tidak. Kita hanya plan nak drive, nak the beauty of the country. But it shocked us. Yeah. It shocked us right from Tawau. Right from the beginning. From Tawau, what was supposed to be 35 half minutes. an hour from the airport to the hotel took 6 hours. Al-Sultan Abdullah aktif memainkan peranan penting dalam membawa nama Malaysia di arena global. Meski peranan institusi raja berperlembagaan dalam urusan luar negara adalah terhad, kunjungan baginda berjaya membantu memperkasa hubungan diplomatik Malaysia dengan negara asing. 5 tahun pemerintahan baginda menyaksikan 24 lawatan rasmi diadakan ke luar negara, antaranya ke Arab Saudi, Brunei, Emirat Arab Bersatu UAE, Indonesia, Jordan, Monaco, Qatar, Singapura dan United Kingdom. Dirgahayu tuanku, Muhammad Najib Mazhur, RTM. 395,870 calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 menduduki peperiksaan bertulis mulai hari ini. Mereka menduduki kertas bahasa Melayu kertas 1 pada 8.15 pagi tadi. Di Perak, 31,411 calon mendudukinya di 323 pusat peperiksaan. Daripada jumlah tersebut, seramai 119 orang merupakan calon berkeperluan khas CPBK. 7 calon menduduki SPM di hospital atas sebab kesihatan. Di Johor, 48,426 calon menduduki peperiksaan di 364 buah pusat peperiksaan melibatkan 301 buah sekolah. 161 orang daripadanya merupakan calon berkeperluan pendidikan khas terdiri daripada masalah kurang upaya seperti pendengaran dan penglihatan. Persediaan menghadapi banjir juga telah dirangka dengan menjadikan 18 buah sekolah menengah di Batu Pahat, Keluang, Kota Tinggi, Segamat, Kulai dan Tangkak sebagai PPS. JPN Kelantan pula menyediakan 7 pusat peperiksaan alternatif bagi calon SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM sekiranya berlaku banjir di negeri itu. Pengarahnya, Datuk Muhammad Zamri Abdul Aziz berkata, 7 pusat peperiksaan berisiko banjir membabitkan 6 daerah Pasir Mas dan 1 di Tumpat. Dianggarkan lebih 600 calon terjejas banjir akan dipindahkan ke pusat peperiksaan alternatif terdekat sekiranya sekolah mereka dinaiki air. ...1,150 calon menduduki peperiksaan itu di Labuan membabitkan 15 pusat peperiksaan. 1,082 daripadanya terdiri calon sekolah sementara bakinya calon kolej vokasional, sekolah swasta dan calon persendirian. 12,900 calon di Melaka menduduki peperiksaan di 74 sekolah serta 103 pusat peperiksaan. 11,128 calon dari sekolah kerajaan, bantuan kerajaan dan sekolah agama bantuan kerajaan, manakala 667 lagi dari MRSM. 21 calon pula dari sekolah agama negeri, 242 calon sekolah swasta dan 842 calon persendirian. Di Perlis, 3,455 orang calon menduduki peperiksaan itu. Bagi memastikan peperiksaan berjalan lancar, seramai 286 petugas peperiksaan serta 39 petugas sukarelawan ditugaskan di 34 pusat peperiksaan. Tiada calon peperiksaan SPM 2023 yang terjejas di seluruh negara meskipun terdapat beberapa negeri yang terkesan dengan banjir. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Sektor Operasi Sekolah Azman Adenan berkata semua urusan dan perjalanan murid-murid ke pusat peperiksaan di setiap negeri berjalan lancar. Setakat laporan sehingga pagi ini, perjalanan dan juga pengelolaan SPM di seluruh negara tidak ada masalah. So tidak ada isu murid-murid kita terjejas untuk akses ke pusat-pusat peperiksaan. Walaupun ada kawasan-kawasan tertentu di beberapa negeri masih lagi dilanda banjir.
Jabatan Pendidikan Negeri Melaka akan mengeluarkan garis panduan baharu berhubung penganjuran Majlis Apresiasi atau Graduasi Pelajar oleh pihak sekolah. Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata garis panduan itu termasuk lokasi penganjuran yang tidak membebankan ibu bapa. Pihak sekolah akan mengadakan majlis-majlis apresiasi, majlis graduasi dan saya melihat perkara itu menjadi satu trending. Cumanya pandangan saya dan juga pandangan jabatan boleh diadakan graduasi ini tapi bukannya secara besar-besaran. Dan kalau boleh saya tak galakkan buat di hotel-hotel. Kalau nak buat sahaja di sekolah dengan skala sederhana, dengan belanja yang minima dan tidak membebankan. Itu saja. Katanya lagi pihaknya ambil maklum terhadap rungutan serta rasa kurang senang ibu bapa terhadap penganjuran majlis yang dibuat di hotel dan restoran mewah. Bintang Melaka FM kini kembali meneruskan legasi pencarian bintang seni suara terbaik mewakili negeri Melaka. Penerbit program Syariza Abu Bakar berkata pentas mencungkil vokal terbaik dan berserta itu diadakan sebanyak 5 siri di lokasi berbeza. Kita dapat kualiti peserta-peserta yang memang cukup berbakat dan antara mereka pun pernah menjadi juara di pertandingan-pertandingan yang besar. Jadi mereka kembali menyanyi bersama dengan kita untuk menyertai pertandingan Bintang Melaka FM ni. Jadi saya nak sarankan juga kepada semua yang berbakat dalam bidang nyanyian, anda boleh sertai kami 17 hingga 35 tahun ya untuk siri yang kedua, siri ketiga, siri keempat dan juga siri yang kelima, dan pada bulan Julai nanti kita akan adakan satu pertandingan konsert final yang terbesarlah. Dalam siri pertama, 35 peserta akan berentak merebut gelaran juara yang akan melayakkan mereka ke pertandingan akhir pada Julai. Mungkin kali ini rezeki saya, tapi sebabkan persaingan kita tengok terlalu kuat. Jadi itu menyebabkan kita rasa macam bersemangat dan program sebegini perlu diperkasakan, diperluaskan. Sebab saya tengok dia menjadi satu anjakan paradigma kepada orang-orang yang memang tak tahu kat mana dia punya nak kembangkan bakat. Semestinya lah saya gembira sebab saya tak sangka saya antara 3 yang terbaik. Sebab saya rasa di edisi pertama ni terlalu ramai yang berbakat. Alhamdulillah ini rezeki saya. Keluarga, sahabat yang still tunggu sampai habis. Pada semua kawan-kawan, pada yang tak berjaya, cuba lagi di next audition. Good luck! Beralih ke info niaga, ringgit mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat pada sesi awal urus niaga. Peserta pasaran memberi tumpuan terhadap mesyuarat 2 hari jawatankuasa pasaran terbuka Persekutuan FOMC yang bermula hari ini. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.72 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.52 dan berada pada 3.20 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 6.00 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.11 berbanding euro. Manakala berbanding bat, ringgit didagangkan pada 13.36. Bursa Malaysia meneruskan momentum aliran peningkatannya ketika memulakan dagangan pagi tadi disokong belian saham wajaran tinggi terpilih di tengah-tengah sentimen positif di pasaran serantau. Indeks BMKSCI susut 0.63 mata kepada 1,514.76 mata setakat pukul 12.35 tengah hari. TWL yang mendahului kaunter saham paling aktif kekal pada 4 sen. Sebaliknya, HE Group meningkat 9 sen kepada 37 sen, manakala Widat bertambah 2 sen kepada 13.5 sen. Beralih ke kaunter saham paling untung, Nestle melonjak 40 sen kepada RM119.70. Manakala FNN meningkat 24 sen kepada RM27.76 dan Afin naik 17 sen kepada RM2.67.
Syarikat dari China bersetuju melabur $2 bilion menerusi projek Maharani Energy Gateway MEG di Muar Johor. Projek merupakan usahamama antara MEG dan China Energy International Group Sdn Bhd yang menawarkan inisiatif tenaga hijau. Projek itu bakal meningkatkan peluang perdagangan serta pelaburan negara dengan syarikat China. There's more collaboration between Malaysia and international companies to provide the kind of energy that investors require. This will further spur the economic growth and investment opportunities for companies that want to invest in Malaysia. Because this is one of the most important criteria now, is to get clean energy for investors, both existing and new investors in the country. Suntikan pelaburan baru itu membabitkan pembangunan pembinaan loji tenaga turbin gas kitaran gabungan terbesar di Malaysia serta loji hidrogen hijau dan amonia hijau. MyStartup melancarkan program Pre-Accelerator yang menawarkan sokongan dan bimbingan kepada syarikat pemula baharu. 30 syarikat pemula akan dipilih menyertai program itu dan menjalani latihan komprehensif selama 4 bulan. Ketua MyStartup Malaysia Muhammad Noor Hisham berkata program tersebut merupakan inisiatif Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dengan sokongan Cradle dan kerjasama Growth Charger. Katanya platform itu terbukti berhasil dalam mengubah idea inovatif syarikat pemula kepada perniagaan yang berjaya dan berkembang maju. Sejak pengenalannya, beberapa syarikat pemula dari kumpulan pertama telah memperoleh geran dan pelaburan sehingga RM1 juta dengan potensi jualan sehingga RM500,000. Adakah data padu sudah mula digodam ataupun telah mula dijual? Hasil daripada apa yang aku telah daftar dan kemas kini. Sejak semenjak ni, minggu lepas, ada ejen bank loan dan sebagainya call aku. Tular di TikTok, kononnya maklumat peribadi dalam sistem pengkalan data utama padu dijual kepada pihak luar. Dakwa hantaran itu, maklumat berkenaan jadi modal penyangak untuk mencari mangsa penipuan. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Faktanya, sistem padu memiliki keselamatan utuh. Ia sentiasa dipantau dan ditambah baik pelbagai agensi strategik. Ini termasuk Agensi Keselamatan Cyber Negara, Cyber Security dan Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Berdasarkan undang-undang sedia ada, perkongsian maklumat juga adalah dilarang. Ini bermakna semua maklumat yang dikongsi dalam sistem berkenaan adalah selamat. Henti sebar berita salah fakta. Tak perlu timbulkan persepsi dengan menyebarkan berita palsu. Penyebaran maklumat seumpama adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Sukan dimulakan dengan perkembangan Piala Asia 2023. Jordan bangkit daripada ketinggalan untuk mara ke peringkat suku akhir selepas menewaskan juara 2007 Iraq 3-2 pada pusingan kalah mati malam tadi. Dalam saingan yang berlangsung di Stadium Antarabangsa Khalifah itu, Jordan mendahului perlawanan di lewat separuh masa pertama. Bagaimanapun, pasukan itu ketinggalan 1-2 sebelum bangkit meledak 2 gol dalam tempoh 2 minit pada masa tambahan babak kedua dengan Nizar Al-Rashdan menjaringkan gol kemenangan Jordan. Jordan yang akan membuat penampilan ketiga di pentas suku akhir bakal membuat perhitungan menentang Tajikistan di Stadium Ahmad bin Ali Jumaat ini. Dalam aksi di Stadium Al-Baid pula, menyaksikan Qatar berjaya menempah slot ke suku akhir kejohanan selepas menewaskan Palestin dengan keputusan 2-1. Penyerang sensasi Qatar Akram Afif menjadi inspirasi dalam kejayaan pasukan itu untuk bangkit daripada ketinggalan dalam aksi awal pagi tadi. Pemain Al-Sadd berusia 27 tahun itu meledak gol kemenangan menerusi penalti untuk meneruskan misi Qatar mempertahankan kejuaraan.
menanti Qatar di pentas suku akhir Sabtu ini pemenang antara Uzbekistan dan Thailand yang akan membuat perhitungan di Stadium Al Janoub Doha hari ini. Kejohanan Piala Asia 2023 melakar rekod baru dengan jumlah kehadiran 1.06 juta peminat bola sepak apabila 63,753 penonton menyaksikan kemenangan Qatar dan Palestin di Stadium Al-Baits. Angka itu menakjubkan mengatasi rekod kedaran sebelum ini iaitu 1.04 juta yang dicatatkan pada edisi 2004 di China. Mengulas mengenai pencapaian itu, Setiausaha Agung AFC, Datuk Seri Winsor John berkata sejak awal lagi sudah jelas edisi ke-18 itu bakal menjadi edisi paling mudah diakses dan menarik dalam sejarah kejohanan itu. Bagi Ketua Perkara Eksekutif Jawatan Kuasa Pengatur Tempatan, Jassim Al-Jassim pula menyifatkan kehadiran penonton yang memecahkan rekod itu bukti keupayaan Qatar menjadi tuan rumah acara sukan berkelas dunia. Menjelang aksi tumpuan Piala Asia 2023 awal pagi esok, Ketua Jurulatih Korea Selatan Jurgen Klinsmann akui tidak gentar menentang skuad bimbingan Roberto Mancini Arab Saudi dalam aksi pusingan 16 terbaik. Jelas beliau tiada apa yang perlu dibimbangkan kerana ini bukan kali pertama dia dan Mancini bertemu dalam perlawanan tumpuan. Korea Selatan tetap menghormati pasukan lawan dan sedar aksi menentang Arab Saudi bakal berlangsung sengit. A lot of respect. I know obviously the coach really well. Played many times against him in my own career. It will be a very, very tough game. We know that, we are prepared for that, but we are also excited because knockout phase is different to group phase. Isu-isu sukan tempatan di pelbagai arena, pelbagai gelanggang. Pencapaian dan kontroversi akan dikupas dan dibincangkan dalam Planet Sukan setiap Ahad 10 malam di TV1 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Klik. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.